Berita dari negeri di bawah bayar bersama Adrian Soidi di studio berita RTM Kota Kinabalu. Adrian, silakan. Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Perkembangan terkini banjir lumpur di Kundasang. Setakat pukul 10 malam tadi, seramai 930 orang membabitkan. 366 keluarga masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan berikutan kejadian banjir lumpur di Sungai Mosilo Kundasang dan Sungai Liwago Ranau. Kejadian itu turut menyebabkan 7 rumah di Mosilo mengalami kerosakan. Pegawai Daerah Ranau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah, Faimin Kamin berkata, penduduk 11 kampung itu dipindahkan di pusat pemindahan berkenaan sejak Isnin lepas atas faktor keselamatan. Ia juga bagi memudahkan penyaluran bantuan khususnya makanan. Daripada jumlah itu, 245 membabitkan 224 keluarga yang ditempatkan di Dewan Mini Kundasang, 522 orang membabitkan 101 keluarga di Dewan Masyarakat Ranau dan 163 orang daripada 41 keluarga di Dewan Serbaguna Marakau. Bagaimanapun jumlah berkenaan akan bertambah sekiranya keadaan cuaca tidak baik, khususnya hujan berlaku di kawasan Kundasang. Jabatan Air Bahagian Ranau telah melantik kontraktor bagi proses pembersihan longgokan kayu di 2 loji rawatan air di Kampung Bambangan dan Kampung Kimolohing yang dihentikan operasi sejak Isnin lalu. Jurutera Air Bahagian Ranau, Anthony Julah berkata, proses pembersihan keseluruhan kayu-kayu ini mengambil masa yang lama berbanding proses pengurangan longgokan kayu yang dijangka mengambil masa 1 hingga 2 bulan. Dan sekiranya kemampuan kontraktor ini tidak memadai, kita minta melalui Jawatan Kuasa Bencana Daerah Ranau meminta bantuan daripada pihak tentera, pihak AMI, sekiranya betul-betul diperlukan supaya kita dapat menyegerakan pembersihan longgokan kayu-kayu yang masih tersadai di kawasan intek tersebutlah. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Anthony berkata penutupan operasi loji rawatan air itu disebabkan struktur intek bekalan air mengalami kerosakan akibat longgokan kayu yang dihanyutkan melalui Sungai Liwago. Kayu-kayu ini dipercayai dihanyutkan dari kawasan Kundasang yang merupakan sisa-sisa pembersihan kebun-kebun perseorangan dan dihanyutkan dalam banjir lumpur Isnin lalu. Keadaan itu menyebabkan intek air telah tersumbat dan tidak boleh beroperasi, manakala longgokan kayu itu memberi risiko keselamatan. Sesi pengajaran dan pembelajaran bagi murid-murid prasekolah hingga tahun 6 Sekolah Kebangsaan SK Mosilo Kundasang tetap diteruskan meskipun diadakan di pusat pemindahan sementara di Dewan Mini Kundasang. Ini kerana SK Mosilo yang mempunyai 182 orang murid terpaksa ditutup berikutan kejadian banjir lumpur yang berlaku di kawasan tersebut Isnin lalu. Tinjauan kru RTM di pusat pemindahan sementara ini mendapati para pelajar dan guru di sekolah tersebut tetap bersemangat meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran walaupun dalam keadaan tidak selesa. Kami daripada sekolah ini dia sentiasa memikirkan tentang pelajaran orang. Jadi benda ini tidak dijangka kan. Jadi apapun guru itu mesti dia nampak muridnya. Di mana saja mereka berada, guru itu mesti cari. Dapat kelas macam biasa juga lah. Apa yang diajar? Diajar BM, BI, Math, Sains. Dalam sedih saya sangat gembira juga. Sebab walau dalam apa keadaan pun pelajaran anak-anak mesti diteruskan. Cikgu-cikgu kat sini sanggup berkorban walaupun keadaan tempat yang dia ajar tu berisiko, tapi dia orang datang kemari untuk mengajar. Jadi bagi saya lah, secara peribadi saya rasa pengorbanan cikgu-cikgu kat sini sangat bagus. Sebahagian besar pelajar di SK Mosilau merupakan mereka yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Dewan Mini ini. Dalam perkembangan lain, sumbangan kepada malim-malim gunung juga sudah mula diagihkan.
Kebajikan rakyat yang terlibat dalam kejadian bencana serta malapetaka sentiasa diberi perhatian. Di Kota Kinabalu, seramai 17 mangsa kebakaran rumah setinggan di Kampung Pondo Pulau Gaya menerima bantuan itu daripada Jabatan Kebajikan Am Negeri. Bantuan kebajikan ini disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Jainab Ahmad Aid dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Edward Yong Uifa. Beberapa mangsa kebakaran yang ditemui menyatakan rasa syukur atas bantuan yang diberikan ini. Harapan saya kepada pihak kebajikan agar telah membukakan kami. Kerana benda-benda ini kami tidak sangka dan ada bagi mereka. Sedangkan kami ini orang yang besar kebakaran. Jadi ucapan saya kepada pihak berkenaan ini adalah terima kasih. Ada bantuan, minta bantuan kami ada bantuan yang mati orang, tapi kalau macam kita susah. Bantuan yang diberikan berupa makanan dan peralatan dapur bernilai RM1,000 bagi setiap penerima. Pemain sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sabah perlu menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk memajukan perniagaan mereka. Timbalan Ketua Menteri Datuk Raymond Tan Soo Kia berkata, aplikasi ICT amat penting bagi meningkatkan daya saing dan pasaran produk usahawan PKS sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan TMSME BizFest 2015 di Kota Kinabalu. Datuk Raymond turut memuji Telekom Malaysia Berhad mengadakan TMSME BizFest untuk mempertingkat daya saing PKS dalam persekitaran perniagaan yang semakin mencabar. TM sebagai peneraju utama on ICT menggerakkan banyak aktiviti-aktiviti untuk memperkasakan SME untuk mempelajari macam mana menggunakan ICT untuk nak memperbaiki prestasi perniagaan mereka. Kalau kita tengok Sabah ni kebanyakannya adalah servis industri, ya. Kita bagi servis kepada turis, ya, kepada investor. Jadi kalau kita ingin meningkatkan perkhidmatan kita, tu maknanya kita kena bagi satu customer experience, ya, yang paling baiklah kepada pelanggan-pelanggan kita. Pada masa ini terdapat kira-kira 38,000 pelanggan jalur lebar TM di Sabah. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 1.50 tengah hari ini, berlangsungnya program Minggu Pembudayaan Usahawan Giat Mara Gaya Sabah di Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 2.45 petang, Mayor Bendara Kota Kinabalu, Dato' Abidin Madingkir akan menghadiri majlis penghargaan dan penyerahan hadiah insentif kepada pemenang pingat emas atlet kontijen Kota Kinabalu sempena Sukan Sabah Saga ke-7 tahun 2015. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.